Okey cikgu, kita teruskan dengan tutorial seterusnya iaitu aplikasi menggunakan Google Form. Sebelum kita pergi kat Google Form, kita akan tunjukkan cara macam mana nak akses Google Form. Okey, banyak cara, ada shortcut, ada jalan belakang, jalan tepi, kiri, kanan, tetapi kita akan tunjuklah beberapa cara. Okey, ini melalui portal cikgu lah, portal guru-guru, portal MOE. Cikgu boleh pergi dekat bahagian mana? Aplikasi atas ni ada Google, Microsoft dan juga Apple. Cikgu pergi dekat Google. Okey, lepas cikgu pergi Google, cikgu akan nampak nombor 2 ni Drive. Cikgu tekan sahaja Drive. Selepas itu, cikgu boleh buat folder. Macam saya dah buat folder, folder quiz-quiz. Saya akan pergi kat Google Form. Okey, dekat sini ada dua cara macam mana nak buat. Pertama, right click saja, cikgu cari more, cikgu cari Google Form. Cara seterusnya, cikgu pergi dekat new, buat more, cikgu buat Google Form. Ni ada drawing dan sebagainya. Nanti kita akan belajar lah. Kita akan kongsikan cara yang buat lain. Hari ni Google Form saja. Okay, Google Form. Bila dah ada cikgu tekan Google Form, dia akan buat dekat sini. Dan ini contoh lah, saya dah buat tajuk apa semua. Okay, yang ini paparan Google Form. Sebelum kita buat apa-apa, kita akan pergi dekat bahagian setting dahulu ya cikgu-cikgu. Kalau niat cikgu untuk buat quiz, cikgu akan pergi kat mana? Cikgu pergi kat setting. Cikgu pergi dekat quiz, make this quiz. Kalau cikgu nak buat pendaftaran dan sebagainya, pendaftaran untuk hari PIBG ke sukan, tak payahlah make this a quiz, tak payah, tak perlu. Okey, tekan saja. Kalau nak buat quiz sepanjang PKP, tekan saja. Dekat bahagian release grade ni ada immediately dan juga later. Okey, later ni sesuai kalau cikgu nak buat soalan karangan ke, boleh soalan pemahaman ke, boleh. Cikgu perlu chat kemudian, tak boleh nak release score waktu tu. So kita immediately lah kat sini. Okey, dekat bahagian general ni, cikgu boleh suka hati cikgu terpulang kepada cikgu nak collect email address. Apa maksud respon receipt ni? Maksudnya macam salinan apa yang murid jawab akan diberi kepada email yang dimasukkan. Contoh saya nak masukkan always. Kalau nak buat if responder is square, it pun boleh. Okay, always pun boleh terpulang. Okay, hari ni saya buat Google Form guna ID MOE. Kat sini receipt to user. Sekarang cikgu, bila cikgu buat quiz guna ID MOE cikgu kena antik ni. Kenapa? Supaya murid yang menggunakan Gmail ataupun akses Gmail ataupun email lain melalui telefon, mereka boleh masuk. Kalau yang ini saja, hanya murid-murid yang ada ID MOE saja boleh akses sekiranya mereka login. Tetapi kalau tu biasalah phone dia ada clash ID dan sebagainya, so antik je lah cikgu. Okay, kalau cikgu nak buat, dia sekali saya jawab, limit tu one respon. Okay, edit after submit. Suka hati cikgu nak klik mana-mana. Presentation ni maksudnya selepas habis je cikgu boleh buat. Terima kasih kerana sudi jawab. Tak buat pun tak apa ni. Sudu pula. Sudi jawab. Okay, tak buat pun tak apa. Apa-apa pun cikgu kena save. Okay, itu bahagian setting. Baik, mari kita mulakan dekat bahagian ini. Cikgu nampak kat tepi ni, ini tambah soalan ni buat apa? Import question. Hari ni kita tak akan belajar import question. Kemudian ni add title, add image, video dan ada section kat sini. Section sekejap lagi. Okay, contoh saya nak buat nama. Cikgu perasan tak dekat sini? Bila kita buat soalan, dekat sini bila kita dah tekan quiz, setting sebagai quiz, kat sini ada answer key. Okay, answer key, kat sini ada require. Require ni perlu buat, kalau dia tak letak nama dia cikgu. Tak sini kan. Kat sini short answer. Yes, kena buat short answer. Takkanlah multiple choice kot dia nak buat nama, kecuali nama dia kita beri nama antara 3 orang tu. Tetapi saya nak share lah cikgu kan. Ada cikgu tanya dengan saya, macam mana kita nak nama murid kan satu kelas. Ramai pula tu. Takkan nak type satu-satu. Tak perlu cikgu, senang saja. Cikgu ambil senarai nama murid, kan? Cikgu copy paste. Contoh saya ambil senarai nama murid. Okey, saya copy. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pilih drop down lah. Lepas ni Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu klik sini. Cikgu tekan Ctrl V serentak ataupun paste. Tada! Dah keluar. So tak ada susah-susah, senang je. Cikgu nak buat pendaftaran guru-guru untuk mesyuarat pun senang. Macam tu. Okey. Okey, seterusnya kita tambah soalan.
tambah soalan. Tapi cikgu kalau nama jangan pelik pula, jangan buat answer key. Nama kita tak ada nak buat quiz, kita akan buat quiz untuk soalan je lah. Tak perlu cikgu, markah pun tak perlu nama kan. Seterusnya kelas, cikgu buat short answer. Tetapi saya lebih suka cikgu key in siap-siap kelas. Okay, macam kita guna drop down list tadi, drop down 3E, 3M, 3R, 32T. Kenapa bila kita sort kenapa kita kena buat macam ni? Supaya kita nak sort data nanti senang bagi kita. Okay, kita klik je. Kalau tak nanti diorang tulis 3E, huruf kecil lah, 3M, so susah sikit lah nak sort data. Bila macam ni, senang, lebih mudah untuk cikgu. Okay, kita pergi section ke arah macam kita nak buat soalan. Mari. Okay, ni require cikgu. Okay, tekan je section ni sebab section ni macam kita nak bagi page seterusnya lah. Saya tekan Okay, section ni section 2 atau page kedua. Okay, quiz apa tadi? Quiz kata sendi. Okay, dekat bahagian description ni kan, cikgu boleh letak notasi ringkas supaya murid tak buat quiz semata-mata ala quiz. Mereka boleh baca juga melalui quiz. Contoh kata sendi ialah apa. Okay, contoh kata sendi di ke. Sini cikgu copy paste je daripada nota-nota yang lain. Boleh letak rujukan. Lebih baik letak rujukan lah. Kita boleh rujuk. Kita boleh bagi tahu kita rujuk mana. Okey, ataupun cikgu nak letakkan video. Contoh saya letak video lah cikgu. Misalnya letak video. Kan je. Kata sendi nama. Ni dah dia. Klik je. Select. So, murid sebelum mula, tulislah tajuk dia, kata sendi nama. Murid sebelum mula, mereka terus boleh buat. Boleh tengok video ni. Tak adalah mereka jawab quiz semata-mata. Okay. Begitu juga kalau cikgu nak letak gambar lah. Okay, untuk soalan pertama, cikgu buat apa? Cikgu tambah ni. Letak nombor 1. Perlu letak ke? Tak perlu letak pun tak apa. Nak letak pun terpulang pada cikgu. Ikut macam mana. Okay. Ke sekolah. Dah bagi tahu jawapan ni. Pilih multiple choice ya cikgu. Kakak ke. Tekan je enter. Dari. Tak naklah dari. Kakak di. Kakak kerana. Contohlah kan. Kakak situ. Contoh. Okay, ini contoh pilihan jawapan lah. Saya buatkan. Okay, apa yang cikgu perlu buat ialah ingat require supaya mereka tak terlepas pandang untuk jawab. Answer key. Okay, dah keluar macam ni cikgu. Nampak tak ni points? Cikgu buat ni. 1. Jawapan dia apa? Ke. Dia dah tick dah. Cikgu tekan done. Okay. Untuk pergi soalan nombor 2, sama juga cikgu tambah kat sini. Tetapi cara saya lebih suka duplikat. Sebab apa? Bila duplikat, saya akan ingat saya dah key in dah markah. Bila saya tambah, saya kena buat satu-satu key in markah. So, saya duplikat. Okay, saya duplikat. Okay, kita buat soalan lain. 2. Alia Perak. Cikgu tukar je lah jawapan. Dari ke. Senang sahaja. Okay. Contoh. Tengok tak answer key ni. Okay. Kita dah duplicate. So kita tak payah susah-susah tukar points ni. Kadang-kadang tu bila kita tambah, kita akan terlupa letak points ini. Kalau cikgu rasa jawapan ni cikgu nak tukar jadi ini, cikgu tekan je ini. Dan yang ni antik balik. Dan. Kejap saya antik balik. Dan. Jadi contoh saya tambah tambah, kita tak duplicate. 3 Ahmad dari KL, contohlah. Dari ada ke. Answer key. Tengok kalau kita terlupa. Tapi tak ada masalah kalau terlupa cikgu. Cikgu boleh setting bila-bila lah. Saya tambah 1. Saya pilih done. Okay, require cikgu. Jangan lupa. Kalau cikgu nak delete soalan tu, cikgu boleh delete lah dekat sini. Okay, tekan delete ni. Okay, cukup 3 soalan. Okay. Macam mana kita nak hantar link dekat budak? Okay, link dekat budak. Senang saya cikgu. Sebelum cikgu hantar link dekat budak, cikgu cuba dulu jawab. Okay, bila cikgu cuba jawab, cikgu boleh kenal pasti mana jawapan yang cikgu masukkan betul, mana jawapan yang cikgu masukkan salah. Macam mana kita nak cuba? Cikgu nampak tak mata ni?
Bukan mata cikgu. Mata dekat skrin tu, okay, mata ni, mata ni kita akan cuba buat. Contoh, dia akan detect nama saya, contoh arti. Okay, saya pilih 3E. Senang kan? Cikgu dah boleh nampak kan macam mana kan bila cikgu buat drop down list tadi. Okay, next. Okay, yang ini. Kakak ke sekolah. Alia dari. Okay, nampak tak ni bahagian bawah? Send a copy of my responses. Ni yang saya kata tadi. Receipt tadi. Kalau nak hantar boleh, tak nak hantar pun boleh kat sini. Okay, submit. Bila submit, view score. Jadi bila view score kita boleh tengok lah markah budak 3.3. Okay, daripada sini, ni. Kita boleh tengok sama ada kita key in markah tu ataupun soalan tu betul ke tak. Okay, daripada sini. Okay, inilah paparan yang murid akan nampak seperti mana bila lepas mereka buat lah. Okay, kita kembali kepada quiz yang kita buat. Okay, cikgu dah buat. Lepas tu cikgu nak tambah cikgu lain juga. Supaya dia boleh edit ini ataupun bila cikgu buat dia boleh copy, duplicate balik quiz ini. Macam mana? Cikgu add collaborator. Okay, cikgu tarik dekat sini email kawan cikgu dan bagi dia boleh edit. Senang je, tak ada masalah. Okay cikgu. Okay, saya nak tunjuk cara macam mana cikgu nak hantar ataupun hantar link lah dekat murid-murid. Cikgu tekan send. Kat sini, ini boleh invite collaborator kat sini. Kat sini pun boleh. Cara tadi pun boleh. Okay, nampak ni? Cikgu ambil ni, cikgu copy. Tapi link ni panjang sangat. Cikgu shorten URL. Copy. Okay, senang sahaja. Yang ini embed ni tidak mengapalah. Okay, cikgu ambil ni. Copy. Senang je. Tetapi kalau cikgu rasa cikgu nak advance, cikgu ambil ni copy. Okay. Cikgu pergi tab baru, tekan bit.ly ke, gg.gg ke ataupun sebagainya. Shorten URL. Okay. 2-in-1 ni saya ajar cikgu. Okay, paste. Sekarang nak customize link, contohnya kata sendi, nama Lia. Okay, kita shorten URL. Kita dah nampak dah kita punya URL dan kita boleh ambil QR code. Bila nak buat, okay, murid-murid, ini QR code latihan hari Sabtu ni. So, diorang pun rasa apa? Rasa teruja nak scan. Kecuali jangan hilanglah kertas yang kita bagi kan. Tajuk dia apa murid-murid? Rahsia. Scan dahulu baru buat. Contoh cikgu-cikgu. Okay. Inovasi masing-masing lah cikgu. Okay. Mana soalan? Ini soalannya. Ini macam ni. Okay cikgu, rasanya itu saja. Nanti saya akan share dengan cikgu macam mana kita boleh beri sijil kepada murid selepas mereka melepasi passing score. Cikgu kena install sesuatu dalam cikgu punya window. Okay, itu saja. Terima kasih. Selamat mencuba. Semoga dipermudahkan urusan cikgu untuk buat. Okay, bye-bye.